Kita bersama dengan surah Ad-Duha, surah yang ke-93 di dalam Al-Quran, surah Makkiyah yang mempunyai 11 ayat, 40 kalimah dan 172 huruf. Dan surah ini di dalam mushaf Al-Quran kita selepas surah Al-Lailu. Dan menurut turutan penurunan ia adalah surah yang ke-11. Pendek kata, ia turun di awal-awal perjuangan dakwah Nabi secara terus terang. Ia turun ketika Nabi berada di awal-awal fasa perjuangan di Makkah. Dan tuan-tuan, untuk makluman, surah ini adalah surah yang ke-12 daripada 15 surah yang Allah memulakan surah berkenaan dengan sumpah. Baiklah, berdasarkan nama surah Ad-Duha, ada rahsia di sebalik penamaan surah ini dengan Ad-Duha. Kerana para ulama kita kata waktu duha adalah waktu di mana manusia berniaga, bekerja, melakukan apa sahaja pada tahap yang paling bersemangat, pada tahap yang paling bertenaga, paling kuat energinya. Orang tidak mengantuk pada waktu ini, orang berada pada tahap physically paling kuat dan kental. Kerana apa dinamakan surah ini surah Ad-Duha? Kenapa Allah bersumpah dengan Ad-Duha? Kerana surah ini memaparkan gesaan kepada Nabi SAW untuk terus aktif berdakwah, terus bertenaga berdakwah. Jangan rasa apa-apa di dalam hatinya kononnya Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkannya, apatah lagi membencinya. Kerana lintasan-lintasan begini ataupun ungkapan-ungkapan orang-orang kafir pada waktu itu kepada baginda tidak sepatutnya melemahkan motivasi, stamina, energi dan tenaga Nabi untuk teruskan berdakwah. Jadi isi kandungan surah ini kalau diperhatikan adalah sekitar menggesa, memotivasikan Nabi untuk bertindak, ya, melakukan kebaikan kepada seramai mungkin manusia, kerana itu juga sebahagian daripada dakwah. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Surah ini berakhir dengan 3 perintah untuk Nabi lakukan dengan bergegas, dengan berpantas. Kerana 3 perintah yang datang kepada Nabi ini adalah jawapan ataupun respon kepada 3 soalan sebelumnya, iaitulah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapati kamu yatim piatu lalu Nabi mestilah bercakap baik dengan anak-anak yatim? Bukankah dia mendapati kamu dahulu pernah keliru lalu dia membimbing kamu? Maka kalau ada orang yang mahu bertanya soalan as-sa'il, bertanya soalan tentang agama kepada kamu, maka kamu jangan bercakap dengan percakapan yang keras. Manakala dia pernah mendapati kamu berada pada tahap yang miskin lalu dia memberikan kecukupan, maka responnya adalah maka dengan kurniaan Allah kepadamu, kurniaan harta, kurniaan kekuatan, tidak bergantung kepada manusia, maka nikmat-nikmat ini ceritakanlah kepada manusia sebagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari di mana Jundub bin Abdullah menyatakan ketika Jibril sekian lama tidak datang menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, seorang perempuan Quraisy, dikatakan perempuan Quraisy ini adalah Abu Lahab, isteri Abu Lahab, Ummu Jamil. Beliau berkata, abta'a alaihi syaitanuh fanazalat wadduha wal-lail idza saja. Syaitannya telah meninggalkannya. Ini ungkapan wanita itu, lalu turunlah ayat untuk menjawab dakwaan berkenaan. Ya, kita percaya Nabi SAW tidak terkesan dengan ucapan-ucapan begini, namun tidak boleh dinafikan Nabi ada perasaan seperti seolah-olah ada sesuatu kesalahan baginda lakukan, hanya kerana wahyu dikatakan tidak turun 2-3 hari, bahkan setengah riwayat kata 2-3 minggu. Pendek kata ada satu tempoh di mana wahyu tidak turun yang menyebabkan Nabi sangat rasa bersalah. Jadi tuan-tuan, demikianlah surah Ad-Duha. Kalau kita lihat permulaan surah ini adalah Allah bersumpah dengan waktu cahaya matahari paling terang benderang, dan surah ini berakhir dengan Nabi mesti terus menyampaikan nikmat Allah. Dan apakah nikmat yang lebih besar daripada Al-Quran? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi Allah bersumpah di awal surah dengan waktu di mana cahaya terang benderang menyinari seluruh kehidupan manusia, dan akhir surah ini subhanallah berbicara tentang cahaya risalah yang mesti menerangi hati-hati manusia di mana-mana sahaja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Satu perkara menarik yang disebut oleh almarhum Dr. Fadl Hasan Abbas, dalam dakwah kita memerlukan 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan psikologi, dalam arti kata ada kawan untuk kita luahkan perasaan, ada ibu ayah untuk kita luahkan perasaan, ada isteri
ya, untuk kita luahkan perasaan, sebab kita manusia. Dalam dakwah kita akan menghadapi ini semua. Kita kena ada geng, kita kena ada orang yang ada chemistry untuk kita luahkan isi hati kita, kerana tekanan yang kita alami dalam dakwah memerlukan kita ada teman. Yang kedua, kata Dr. Fadal, kita juga memerlukan kepada kekuatan informasi, kekuatan kemahiran, kekuatan soft skill, kekuatan bimbingan, kekuatan petunjuk daripada mursyid. Direction mana kita perlu pergi, apa langkah-langkah untuk menuju kepada destinasi berkenaan. Jadi ini kekuatan yang kedua. Dan kekuatan yang ketiga adalah kekuatan ekonomi, kekuatan financial, kekuatan fizikal. Jadi saya ulang balik, kekuatan yang pertama adalah kekuatan psikologi, yang kedua adalah kekuatan informasi, yang ketiga adalah kekuatan ekonomi. Dengan tiga kekuatan ini, anda akan mampu menjadi pendakwah yang insya-Allah memberikan kesan kepada umat. Kerana sebelum umur Nabi 40, yakni sebelum kenabian, Nabi dibekalkan Allah dengan tiga bekalan ini menerusi tiga soalan yang diajukan dalam surah Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini adalah kekuatan psikologi. Nabi tidak ada tempat untuk bermanja, meluahkan isi hati kerana baginda yatim, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kekuatan perlindungan. Ya, fa'awa ini maknanya seseorang itu dipelau sebagai tetamu di dalam rumah yang beliau asing, tidak pernah berada dan tidak pernah mengenali siapa dalam rumah berkenaan. Jadi fa'awa di sini adalah Nabi akan ada kekuatan pelindung. Nabi ada tempat untuk meluahkan isi hati, perasaan, dan tidak ada orang boleh mengeluarkan kata caci maki kepada Nabi, kerana anak-anak yatim dalam sistem masyarakat jahiliah Quraisy, memang anak-anak yatim memang boleh diperlakukan apa sahaja, sekurang-kurangnya akan dimaki, dihamun. Jadi kerana Nabi berada di bawah pemeliharaan Abu Talib, ini tidak berlaku kepada Nabi. Yang kedua adalah kekuatan informasi, di mana Nabi apabila kadang mengalami kekeliruan, bukan kesesatan, kekeliruan, apakah ciri yang sebenar syariat agama ini, adakah apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini adalah menggambarkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, juga tidak. Maka Allah memberikan kepada Nabi direction, fahada. Itulah juga yang kita perlukan. Kita memerlukan direction daripada mursyid, murabbi, daripada guru, dan akhir sekali adalah kekuatan ekonomi, kekuatan finance, di mana kita tidak mengalami permasalahan untuk memperolehi peralatan teknologi untuk membantu perjuangan menjadi lebih berkesan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah.